Pada hari ini dan seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan cabaran dunia kewartawanan, dan seperti yang kita sedia maklum, peranan ataupun tugas wartawan ini memerlukan integriti, etika dan juga profesionalisme yang tinggi, dan sepastinya juga pada 29 Mei ini merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun dikenali sebagai HAWANA. Jadi sebelum kita berbicara berkenaan cabaran dunia kewartawanan, kita saksikan bingkisan ataupun clipping berkenaan HAWANA ini. Malaysia mengiktiraf institusi kewartawanan negara sebagai tonggak kesejahteraan dan demokrasi rakyat. Di Melaka Bandaraya bersejarah, sambutan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2022 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. HAWANA 2022. Okey, itu bingkisan berkenaan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA 2022 yang akan disambut pada 29 Mei. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kali ini, kita bersama dengan Tuan Roslan Arifin yang merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Berita Nasional Malaysia ataupun Bernama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, sebelum kita menginjak lebih lanjut berkenaan HAWANA, tapi terlebih dahulu kita ingin mengetahui berkenaan situasi ataupun cabaran semasa dunia kewartawan ini. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan secara mukadimahnya apa antara etika dan juga profesionalisme yang perlu ada dalam setiap wartawan yang berada dalam dunia ini. Okey, terima kasih Munawar. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya lah ya untuk kita berbincang, menyatakan sedikit ilmu kita sebagai wartawan lah. Jadi bualan tu terasa seolah-olah saya berada dalam kelas ketika saya menuntut dalam jurusan komunikasi massa dulu. Lebih pada 35 tahun yang lepas. Jadi untuk kewartawanan, sebagai yang kata pelajar kewartawanan dulu, kita diajar pertama sekali adalah wartawan itu seorang yang profesional. Ya, amat profesional sebab kita menyampaikan ilmu secara penulisan, secara orang kata dalam bentuk teks dulu, di mana kita menjadi seorang orang kata guru kepada dunia. Apa yang kita tulis baik, maka baiklah. Apa yang kita tulis sebaliknya, maka mudaratlah kita ya. Jadi di Malaysia ni kita juga sama. Kita dididik, orang kata kewartawanan kita dididik oleh melalui isi etika. Etika kewartawanan kita yang mana kita susun dengan begitu baik, iaitu ialah untuk selain kita untuk kita inform ya, iaitu kita memaklumatkan orang, kita orang kata mematuhi dalam konteks sensitif kepada masyarakat. Dan paling penting juga ya, saya ringkaslah, kita juga mesti faham situasi negara, menjaga keharmonian apa semua tu. Tapi yang penting saya kata tadi, faham undang-undang. Sebab itu kita juga orang kata saya tak langsung, bukan saja kita menulis saja kan, tetapi kita kena faham mengenai akta-akta dan undang-undang negara. Contoh kita ada akta hasutan lah, kita ada akta melibatkan keselamatan dalam negara lah, akta cetak, semua ni kita kena lihat dan kita belajar supaya bila kita tahu semua ni, maka kita akan menjadi seorang wartawan yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Baik Tuan, Tuan sendiri mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia kewartawanan ini, lebih daripada 30 tahun Tuan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara perbezaan ataupun evolusi dunia kewartawan antara dulu dan sekarang ini Tuan. Okey, sebenarnya saya menyertai menjadi wartawan tu ialah lebih pada 35 tahun yang dulu. Jadi perbezaannya begitu ketara. Hari ini dengan evolusi, orang kata ledakan maklumat ditambah dengan bantuan tools ya, peralatan ya. Saya rasa Munawar sendiri mungkin menjadi sebagai seorang host juga adalah wartawan ya. Orang kata dah hidup dalam zaman sebegini ya. Tapi zaman saya bermula pada tahun 80-an dulu, awal 90-an ketika saya menjadi seorang wartawan muda ketika itu, penuh dengan semangat ya. Ialah kami apps kami, orang kata tools kami yang paling hebat apa adalah buku nota tu. Kan yang kecil tu bersama dengan fan.
Pen. Ya, dan itu juga alat yang paling canggih lah kami adalah itu je lah. Kami tak ada komputer pada awalnya, kami guna mesin type. Dan untuk saya berkongsi sikit sebanyak dulu punya sukaran yang kita menghadapi macam mana nak hantar berita tu, wartawan-wartawan khususnya di Kuala Lumpur ni macam saya yang orang kata terpaksa major jenayah lah ya, sebagai itu iaitu crime reporter, membuat liputan jenayah. Kita boleh hafal lah di manakah pondok-pondok telefon yang ada di Kuala Lumpur. Wow. Sebab apa? Pondok telefon tu adalah medium utama kami nak hantar berita ke ibu pejabat. Jadi kita kena hafal lah di manakah pondok-pondok telefon yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kebiasaan yang kadang cabaran juga tu. Cabaran sekarang ni tak ada line apa. Dulu apa? Mungkin pondok telefon yang ke-10 baru boleh pakai. Yang lain rosak kan. Jadi di sini banyak ni. Itu cabarannya lah. Sekarang wartawan tidak lagi begitu. Wartawan dibekal dengan alat yang baik, iPad lah, iPhone semua ni lah kan, untuk memudahkan kita menghubungi ibu pejabat, untuk membolehkan kita menghantar terus maklumat dan berita kita terus kepada audiens kita, iaitu pada masyarakat. Ya, begitu pantas sekali. Jadi cabaran-cabaran ni kadang tidak mampu macam saya, kita panggil wartawan-wartawan lama ni, untuk kita ikuti perkembangan tu. Maka atas faktor usia, atas faktor ilmu ya, kadang kata masyarakat pun ada yang kata teknofobia, yang takut kepada teknologi, yang tidak mampu untuk orang kata melihat teknologi sebagai membantu hidup kita. Begitu juga dalam wartawan juga. Ramai daripada kumpulan wartawan yang lama akhirnya dan kata tidak meneruskan kerjaya mereka, tapi ada juga yang mampu untuk menggunakan semua teknologi yang ada ini untuk terus orang kata menulis panjang hayat. Orang kata once a journalist, always a journalist. Kalau kita lihat dunia kewartawanan pada hari ini pantas berubah, Tuan. Pantas berubah. Seorang wartawan tersebut perlu melakukan sesuatu kerja dengan lebih banyak kemahiran, ataupun kita kenali sebagai multitasking, dan juga ada yang bergerak sendiri secara solo ataupun menggunakan mobile journalism, Tuan. Betul sebab sekarang ni telefon tu sendiri bukan alat orang kata untuk komunikasi atau telefonnya. Telefon sekarang digunakan segala-gala. Saya lihat sekarang zaman saya kita guna pen ataupun tape recorder, sekarang telefon untuk merakam juga. Saya tengok press conference semua pakai itu kan. Jadi juga untuk membuat untuk mengambil video kan. Di situ pun boleh diedit semua kan. Kita boleh orang kata miojo, kita boleh buat TikTok, kita boleh apa segala Insta, semua di situ. Jadi bagus untuk dunia wartawan sebenarnya, sebab maklumat disampaikan dengan begitu pantas sekali. Kadang-kadang tak sampai berapa saat kita boleh menghantar. Kami dulu tidak ada orang kata kemudahan-kemudahan ni. Jadi kita dulu menggunakan kemudahan apa? Ada kebijaksanaan perancangan kita. Nama tanya tadi tentang sekarang boleh membuat research ataupun kajian untuk nak dapat info di ujung jari. Kita kadang saya lihat begitulah, sambil nak pergi ke lokasi tu dah orang kata dah buat research cara apa, kita masuk internet, Google lah, Mr. Google semua ada. Semuanya ada. Ya, semua ada kat situ. Kami dulu perlu mengambil masa sehari sebelum pergi liputan, kita pergi library dah. Setiap media tu ada library, kami kena buat research. Apa yang nak ditanya, apakah orang kata yang terbaru dalam konteks soalan-soalannya. Yang sekarang itu orang kata begitu mudah sekali, tapi ingat kadang kita ni akan kemudahannya ada juga ada mudaratnya. Ada mudaratnya. Sebagai seorang wartawan kita kena peka. Tapi kalau kita terlalu bergantung kepada semua fakta yang ada dalam internet yang tiada kesahihan, akan berlakulah campur baurnya. Halal dan haramnya orang kata seolah-olahnya kan. Jadi yang kadang kita pun tak tahu yang mana satu fakta, yang mana satu auta. Betul. Sebab itu kita tetap kena orang kata sentiasa peka. Untuk menjadi wartawan kena peka, sentiasa peka ya, untuk kita tahu yang mana. Sebab kadang sekarang di dunia cabaran dengan fake news ya, berita palsu tu. Betul. Kadang yang merosakkan apa
kehidupan apa yang telah kita bina bertahun-tahun. Jadi itu yang kebimbangan saya juga sebagai seorang editor pada masanya. Sentiasa untuk membimbing wartawan muda ni bagaimana untuk mengenal pasti yang mana dikatakan fakta itu. Pegang pada prinsipnya, pegang kepada orang kata asasnya. Ya, jadi nak bercakap ni memang panjang lebar lah kita. Betul-betul. Apa yang penting adalah integriti kita untuk menyampaikan sesuatu kebenaran berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya. Dan itu merupakan satu cabaran untuk kita juga. Dengan dunia digital sekarang ini, maklumat pantas disebar di ujung jari. Pastinya juga wujudnya wartawan netizen pada ketika ini, tuan. Netizen pun itu pun satu isu. Semua orang nak menjadi wartawan tapi tidak, orang kata, dididik dengan baik kan. Jadi mereka menganggap menjadi wartawan ni begitu mudah. Orang kata pandai menulis, pandai, orang kata ialah banyak kategori wartawan ya. Tapi netizen ni ialah kita macam masyarakat pun kena sedarlah. Ya, bahawa itu sekadang untuk bernama sendiri saya kan, kita pegang pada fakta dan yang benar. Ya, benar dan tepat itu yang kita pegang. Jadi kita pun tak hendak, kadang dulu kita belajar on hello journalism, iaitu kita tidak boleh dibeli, kita elakkan rasuah. Itu pegangannya, begitu nilai etika yang kita pegang. Kita tidaklah murah sebegitu. Jadi saya harap ialah masyarakat terus menyokong kira wartawan itu kan, tidaklah orang kata memandang kami dengan orang kata secara negatif kan, tapi insya-Allah positifnya. Maka ialah baru-baru ni, kalau baru juga beberapa bulan lepas ya, saya sebenarnya masih ingat kita ada wartawan cilik dulu, Haji Aziz kita kan. Jadi nak menggambarkan bagaimana kami bertungkus lumus untuk buat liputan di lokasi. Agak lucunya tetapi ada orang kata realiti tunjukkan yang bagaimana dia excited kita kan untuk kita menyampaikan maklumat secepat mungkin, sebaik mungkin, sepantas mungkin kepada masyarakat. Itulah. Okey, wartawan cilik Haziq itu pastinya kita semua sangat kenali. Termasuk juga mendapat pujian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan laporan dan juga terletah daripada anak cilik Haziq ini. Okey tuan, selain kita menyentuh berkenaan cabaran dunia kewartanan, pastinya kita ingin menyampaikan kepada penonton berkenaan Hari Wartawan Nasional yang akan disambut pada 29 Mei ini. Jadi mungkin tuan boleh memberi mukadimah berkenaan Hawana ini, tuan. Sebenarnya Hari Wartawan Nasional atau singkatannya Hawana ini sebenarnya adalah satu pada saya sebagai seorang wartawan juga. Hasrat saya adalah untuk kita mengiktiraf wartawan itu sendiri. Jadi tahun ni contohnya bulan ni kita ada banyak sambutan hari-hari selain daripada hari raya lah. Kita ada Hari Guru 16 Mei sentiasa dalam ingatan. Sebab apa? Kita daripada sekolah kita akan sambut dengan guru. Jadi 16 Mei ni dalam diri kita. Bulan ni saja kita ada Hari Belia, kita ada Hari Jurawa. Ya, macam tu. Jadi banyak hari. Jadi hasratnya untuk mengiktiraf, maka diwujudkan Hari Wartawan Nasional atau Hawana yang disambut setiap tahun pada 29 Mei. Jadi kami berhasrat supaya bila siapa je bangun 29 Mei besok, hari ini Hari Wartawan. Itulah hasrat mudahnya lah untuk digambarkan supaya, sebab setiap hari kita tengok akhbar, setiap hari kita baca berita kan. Betul. Tapi tak ada yang ingat bahawa ada Hari Wartawan. Jadi Hari Wartawan tu khas untuk Malaysia. Kita sambut pada 29 Mei. Daripada kami wartawan kepada wartawan. Itulah konsepnya. Sudah pasti dengan Hawana ini yang akan disambut pada setiap 29 Mei setiap tahun akan memberi pengiktirafan yang cukup besar kepada individu-individu yang terlibat dalam dunia kewartawanan ini. Jadi tuan, apakah antara tema yang diangkat untuk tahun ini? Jadi sebelum ini kita pernah, untuk saya jelaskan sedikitlah, Hawana ni pertama kali disambut pada 2018 di Malaysia ya. Pertama kali 2018. Jadi hasrat kita nak menyambutnya, orang kata secara tahunan lah, tapi tidak kesampaian. Kita pun dengan ialah pandemik yang apa ni. Tapi kali ini kami semangat kena ada.
Kita beriltizam bahawa kami akan sambut setiap tahun. Mula pada tahun 22, kita doalah tahun 23, 24 dan selamanya. Sebab apa saya kata begitu? Di Indonesia dia pun ada hari wartawan, dia panggil Hari Pers. Hari Pers Indonesia. Hari wartawan Indonesia di mana mereka sambut dah lebih pada 50-60 tahun. Bayangkan, kita tak ada. Jadi pada tahun ini kita bertemakan suara jelata aspirasi negara, iaitu suara rakyat. Jelata suara rakyat adalah kata satu perkara yang di mana itulah aspirasi kehendak negaranya. Ya, tidak lagi kita berpaksikan pada orang kata the government know best ke siapa ke tahu lebih baik, tapi sebenarnya rakyat akan menentukan yang terbaik bagi negara. Wow, okey. Tuan, apa antara keistimewaan bagi Hawana 2022 ini? Saya difahamkan terdapat anugerah Hawana 2022, Tuan. Kita sebab sebelum ni orang selalu sebut orang kata kita panggil tokoh wartawan, di mana kita ada sambutan-sambutan tapi melalui orang kata majlis dan program anjuran pihak-pihak yang masih lagi wartawan. Tapi yang specialnya untuk Hawana ni tidak ada satu pengiktirafan diberikan kepada mereka yang menyokong industri wartawan ataupun industri media. Betul tak kan? Jadi banyakkan kita bagi award kepada wartawan ni. Betul. Wartawan yang paling orang kata terbaik dalam penulisannya, juru kamera yang terbaik, juru foto yang terbaik. Tapi untuk yang Hawana pula pengiktirafan diberi kepada mereka yang menyokong, sama ada yang menyokong tu individu, syarikat ke, organisasi ke. Jadi ini yang kami akan beri pengiktirafan. Wartawan beri pengiktirafan kepada mereka. Jadi nak tahu siapa yang menjadi yang kata pemenangnya ataupun pengikhtirafannya tahun ini, kita buat di Melaka ya pada 29 Mei. Tunggulah. Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan mendapat anugerah Hawana 2022 ini ya. Dan selain itu juga Tuan, kita difahamkan melalui penganjuran Hawana 2022 ini satu deklarasi akan dibuat untuk kita menilai bagaimana situasi dunia kewartawanan pada hari ini, Tuan. Ya, tahun 2018 kita pun mengeluarkan deklarasi. Biasaan deklarasi itu cabaran wartawan ketika itu. Jadi kesaannya kita akan deklarasi kita adalah kita mohon kebebasan untuk kita kan, untuk kita bertugas, untuk kita melaporkan fakta tu, dan untuk mendapatkan fakta tu tiada halangan. Sebab itu tugas kita untuk memaklumatkan masyarakat, dan kita kena berani bercakap. Berani dalam konteks bukan berani tanpa sebab. Maksudnya berani akan beranian kita untuk menyatakan fakta dan kebenaran. Jadi kat situlah antara deklarasi. Jadi untuk tahun ini kita pun kita juga membuat deklarasi mengenai cabaran sekarang. Hanya mungkin ada perbezaan selain daripada itu adalah cabaran yang sekarang ada yang agak mendesak kita adalah tentang perkembangan teknologi itu hingga menyebabkan ialah kita sedih juga ada beberapa orang kata syarikat media akhbar yang terpaksa orang kata menutup operasi kan, disebabkan oleh teknologi itu sendiri. Sebab tidak memerlukan lagi surat khabar contohnya yang dulu setiap pagi ada di depan pintu ataupun kita pergi di kedai, tapi kini tidak lagi, semuanya boleh didapati secara mudah, percuma lagi ke kadang melalui telefon bimbit kita. Ini ada beberapa deklarasi yang mana kita akan menilai dan kita akan orang kata persembahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Mei di Melaka tu. Dengan penganjuran Hawana 2022 di negeri Melaka yang menjadi tuan rumah pada tahun ini, kita difahamkan juga turut terdapat kehadiran pemimpin utama media daripada negara jiran kita, Indonesia, Tuan. Sebab saya berkesempatan pada sambutan Hari Wartawan Indonesia tu, Hari Pers tu di Indonesia dulu. Saya bersempatan pergilah untuk melihat mereka sambutan. Orang kata kita punya hubungan yang baik, serumpun tu semua kan. Kita sokong menyokong antara wartawan Indonesia dan Malaysia ni. Sebenarnya hubungan antara wartawan Indonesia dan Malaysia ni sebenarnya dah lama dulu. Hubungan kita amat baik.
Jadi kita sentiasa berhubungan. Itu teknologi sekarang memudahkan kita berhubung dengan WhatsApp grupnya, dengan perjumpaan secara mayanya. Jadi timbal baliklah wartawan Malaysia telah berada di sana dulu ketika Februari lepas, dan pada sambutan Mei ini pula di Malaysia kita jemput mereka juga untuk sama-sama meraihkan wartawan Malaysia pula. Jadi lebih kurang ialah sekumpulan 20 orang editor kanan yang berpengaruh lah. Kita panggil ketua-ketua editor mereka ni, ibarat ketua pengarang macam tu. Mereka berada di tanah air, di Malaysia untuk melihat akan pelaksanaan Hawana ni lah. Sebab kita pun susun beberapa program di mana insya-Allah tujuannya mereka dapat satu maklumat yang lebih baik untuk dibawa balik, dan dah tentu dengan maklumat-maklumat ini mereka akan menulis yang baik-baik pasal kita. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Roslan Arifin, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Berita Nasional Malaysia ataupun Bernama, atas perkongsian pada hari ini untuk kita mengetahui berkenaan Hari Wartawan Nasional dan juga berkenaan cabaran dunia kewartawanan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Unawar, dan terima kasih HTM. InsyaAllah. Sama-sama kita nantikan Hari Wartawan Nasional pada 29 Mei ini yang akan berlangsung di negeri Melaka. Dan sekarang